Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-159. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-122 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyunfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Dan tidaklah betul dan elok orang yang beriman keluar semuanya pergi berperang. Oleh itu hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka, supaya orang yang tinggal itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam agama, dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya yang keluar berjuang apabila orang itu kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga dari melakukan larangan Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah ketika mentafsir ayat ke-122 surah At-Taubah, beliau menukilkan pandangan Imam Al-Biqai yang menyatakan bahawa kalimah ta'ifah bererti satu atau dua orang. Sebahagian yang lain tidak menentukan jumlah tertentu. Namun yang jelas lebih kecil dari firqah, yang bermakna sekelompok manusia yang berbeza dengan kelompok yang lain. Kerana itu satu suku atau bangsa dinamai dengan firqah. Kalimah liyatafaqahu diambil dari kalimah fiqh, iaitu pengetahuan yang mendalam berkait dengan hal-hal yang tersembunyi, bukan sekadar pengetahuan. Penambahan huruf ta pada kata tersebut mengandung makna kesungguhan upaya. Dengan keberhasilan tersebut menjadikan mereka pakar dalam bidang masing-masing. Menurut Imam Ibn Jarir At-Tabari, yang dimaksudkan dengan mendalami pengetahuan adalah anggota pasukan yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perjuangan dan kemenangan menghadapi musuh yang diraih. Mereka memperoleh pengetahuan tentang kebenaran Islam serta pembelaan Allah Subhanahu Taala terhadap agamanya. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin menyatakan ayat ke-122 bahawa tidaklah semua orang yang beriman itu dikehendaki keluar ke medan perang. Dan ada pula ulama yang berpendapat bahawa tidak sepatutnya kesemua mereka keluar itu menuntut ilmu. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa setelah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kecaman hebat kepada orang yang tidak turut serta berperang yang mengemukakan pelbagai alasan yang bukan-bukan, seperti yang telah disebutkan dalam ayat terdahulu,
Maka orang yang telah dikecam itu telah membuat pakatan sesama mereka dengan mengatakan, kalau ditakdirkan ada kerahan untuk keluar berperang, maka kita akan keluar kesemuanya sehingga tiada lagi yang tinggal di dalam kota Madinah ini. Setelah Rasulullah SAW balik ke Madinah dan mengirim rombongan kecil untuk membuat intipan dan serangan kepada orang kafir, maka seluruh kaum muslimin keluar dengan meninggalkan Rasulullah SAW seorang diri di Madinah. Maka turunlah ayat ini. Ayat ini juga menjelaskan bahawa adalah lebih baik ada satu puak yang tinggal di Madinah dengan tujuan untuk belajar dengan mendalam sambil menanggung kesusahan menuntut ilmu, supaya apabila orang yang keluar berperang itu balik kelak, maka puak yang mendalami ilmu tadi dapat menjalankan tugasan dakwah mereka. Al-Alusi rahimahullah menyatakan bahawa tujuan utama pihak yang mengajar atau guru itu adalah untuk memberi pimpinan dan amaran mengenai hukum agama, dan tugas pihak yang belajar pula adalah untuk mencari bahan dan menambah keyakinan diri supaya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah memperbanyakkan pengetahuan untuk membanggakan diri dan menjadi sombong. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur, mentafsirkan ayat ke-122 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa tidak semua mukmin dituntut pergi ke medan pertempuran ketika tibanya seruan berjihad di jalan Allah, kerana secara umumnya hukum berjihad adalah fardu kifayah, kecuali jika dinyatakan kewajipan oleh Rasulullah SAW menggerakkan kekuatan muslimin menghadapi peperangan yang besar, maka hukumnya adalah wajib. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, bukankah lebih baik jika yang berangkat ke medan pertempuran satu golongan sahaja, supaya memberi kesempatan kepada mukmin yang lain untuk mempelajari agama dan mengetahui rahsia diturunkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka yang tidak pergi itu dapat berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari hukum hakam agama dan menerima ayat-ayat Al-Quran, sehingga apabila para mujahid pulang dari peperangan, dapatlah orang yang mempelajari agama itu menyampaikan apa yang telah mereka pelajari, sama ada berkenaan ayat-ayat Al-Quran yang baru diturunkan ataupun hukum hakam yang berkaitan, agar mereka semua takut kepada Allah dan tidak berani melanggar hukumnya. Ayat ini memberi peringatan bahawa kita wajib berjihad apabila diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga apabila kerahan tersebut datang daripada ketua pemimpin sesebuah negara. Selain itu, ia memberi isyarat tentang kewajipan mendalami ilmu tentang agama dan memahami rahsianya, lalu menerapkan ilmu itu sebagai petunjuk kepada manusia, manakala hukum mempelajari ilmu adalah wajib, seperti kewajipan berjihad dan membela tanah air. Oleh sebab itulah ia memerlukan kekuatan, ketenteraan dan senjata untuk mempertahankan serta membela tanah air, yang memerlukan ahli ilmu yang bersiap pelbagai kebijaksanaan dan strategi untuk menghadapinya. Seterusnya, isyarat daripada ayat ini ialah ketika mana ia diletakkan ayat yang menunjukkan kepada keutamaan ilmu dan keperluan mempelajarinya di tengah-tengah ayat jihad dan peperangan adalah suatu mukjizat Al-Quran yang membawa pengertian bahawa peperangan itu memerlukan ilmu dan keahlian yang lebih banyak daripada alat senjata. Selepas Al-Quran menjelaskan keadaan orang yang tidak mahu berjihad dan mencela para mukmin yang merasa berat untuk ke medan perang, maka turunlah ayat ini yang menegaskan bahawa tidak semua mukmin wajib pergi ke medan perang, iaitu sebahagian pergi ke berjihad dan sebahagian yang lain tinggal bersama Nabi untuk mendalami ilmu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah yang dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-122 surah At-Taubah, ia menganjurkan kaedah pembahagian tugas. Semua golongan harus berjihad, turut berjuang. Tetapi Rasulullah SAW akan memberi kepada mereka tugasan masing-masing. Sebahagian mereka ada yang ditugaskan di bahagian hadapan,
ada yang di bahagian belakang. Oleh sebab itu, golongan kecil yang mendalami ilmu agama adalah sebahagian daripada jihad. Lalu, beliau membawakan sebuah hadis ketika mentafsirkan ayat ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, manusia yang paling dekat kepada darjah nubuwah adalah ahli ilmu dan ahli jihad. Adapun ahli ilmu, merekalah yang menunjukkan kepada manusia apa yang dibawa para rasul. Adapun ahli jihad, maka mereka berjuang dengan pedang mereka membawa apa yang dibawa para nabi. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-122 surah At-Taubah ini ialah, pertama, mereka yang menuntut ilmu agama serta memahaminya, Allah SWT akan mempermudah baginya menjaga diri dari kesesatan dan menjauhi segala larangannya. Kedua, kewajipan bagi orang yang berilmu ialah menyampaikan dakwah dan memberi peringatan kepada setiap masyarakat, kaum dan umat Islam, di samping menyebarkan ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain. Ketiga, keperluan sebahagian umat Islam mendalami ilmu agama secara bersungguh-sungguh hatta di dalam situasi peperangan, supaya ada golongan yang memahami hukum hakam agama dan memberi peringatan kepada muslimin yang lain. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.